أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan amal ibadah kita dengan melaksanakan solat secara berjemaah di rumah, dan ada sebahagiannya yang telah pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid. Dan kita doa mudah-mudahan pandemik COVID-19 ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kan kita berjaya, kita mampu untuk meneruskan kehidupan kita dan juga kita dapat mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, dengan selikas-likasnya insya-Allah biiznillah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan keadaan Covid kita dapat menggunakan teknologi yang ada untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membicarakan berkaitan dengan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita dapat membicarakan berkaitan dengan nasihat-nasihat. Maka kita doa mudah-mudahan dengan asbab kita dapat melaksanakan ini sebagai salah satu daripada perkara kita mengembangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita akan meneruskan siri kuliah yang telah pun direncanakan oleh Masjid Jami' Samadiyah, iaitu Pelabuhan Kelang, di atas perencanaan untuk melaksanakan kuliah secara online. Dan pada semalam atau 2 hari lepas saya tengok tu ada iklan bersama dengan Ustaz Firdaus Subihi. Ustaz Firdaus Subihi itu ada bau-bau bacang juga. Betul tak? Dia ada bau-bau bacang juga dengan saya, cuma tak tahulah kalau jumpa dengan dia tu dia bau ke tak bau. Tapi adalah bau-bau bacang sikit. Biasalah bila orang-orang alim ni kita rasa bangga bila ada bau-bau bacang. Tak apalah, bau bacang pun bau bacang lah. Yang penting ada bau bersama dengan orang alim ni, kita rasa hebat. Jadi tahniah yang pertama, ucapan tahniah kepada Masjid Jami' Samadiyah di atas pelaksanaan kuliah secara online, kerana dapat mengembangkan terus majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan yang melihat, yang pertama sekali jangan lupa untuk like page Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang. Kemudian yang kedua, tuan-tuan yang tengok jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan nampak share, tuan-tuan boleh tekan butang share, kemudian share di FB tuan-tuan. Kemudian yang kedua, tuan-tuan boleh tekan share kongsi dalam page-page tuan-tuan yang tuan-tuan ada pernah ikut. Macam-macam page lah kan. Page di kawasan Pelabuhan Kelang, page di rumah, page taman dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita doa mudah-mudahan dengan asbab kita share tadi, sekurang-kurangnya kita telah menyebarkan ilmu. Kerana apa? Kerana di antara yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antara perkara 3 perkara yang apabila kita mati nanti, in qata'a amaluhu, akan terputuslah segala amalannya. Akan terputus segala amalannya illa min thalas, kecuali 3 perkara tersebut. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ilmun yuntafa'u bihi, adalah ilmu yang bermanfaat. Sama ada kita memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, memberikan ilmu, lalu ilmu tersebut bermanfaat dan dijadikan
dapat memberikan kebaikan kepada orang, ataupun kita menyampaikan dengan kaedah kita share, kita kongsi. Kita mungkin tak mampu kita nak bercakap, kita tak mampu nak menulis, tapi insya-Allah kita mampu untuk share. Maka sharelah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan. Mana tahu dengan asbab tuan-tuan share, dengan asbab tuan-tuan kongsi ini, ramai di antara sahabat-sahabat FB yang berada di luar sana mendapat ilmu, lalu mereka beramal dengan ilmu tersebut. Mudah-mudahan dengan asbab tuan-tuan share tadi adalah saham sedikit, tidak banyak pun, sedikit insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan asbab kita share. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan terus memberikan pahala kepada kita insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz Usaini Muhammad. Waalaikumsalam. Muhammad Waliyuddin. Bagi good. Dah share belum? Dah like belum? Jangan lupa. Mudah-mudahan dapat manfaat. Tonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita nak bicarakan dalam tempoh waktu yang ada bermula daripada maghrib sampai ke isyak ini, bicara berkaitan dengan amalan-amalan sunnah, sunnah-sunnah harian yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya, kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal. Hari ini kita 25 Rabiul Awal. Kita masih lagi berada dalam bulan yang membicarakan berkaitan dengan junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang membicarakan berkaitan dengan junjungan besar Habibullah, kekasih Allah. Membicarakan berkaitan dengan manusia yang akan memberikan syafaat kepada kita. Membicarakan berkaitan dengan insan agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa setinggi-tinggi akhlak yang sangat besar adalah junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus membicarakan berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita bicara tentang Rasulullah bukan hanya dalam bulan Rabiul Awal sahaja. Bid'ah yang paling besar adalah bulan Rabiul Awal sahaja kita bicara tentang Rasulullah. Bulan Rabiul Awal saja kita cerita tentang Rasulullah. Bulan Rabiul Awal saja kita cerita tentang sunnah Nabi. Tetapi bila habis berkenaan dengan bulan Rabiul Awal, kita lupa tentang Nabi, kita tak cerita tentang Nabi. Kita tak sebut langsung tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tuan-tuan, saya pernah sebut ketika mana saya dijemput untuk menyampaikan ke tazkirah Jumaat di Masjid Jami' Samadiyah ni. Baru-baru ni, ketika tu kita PKP belum lagi, kan? Saya pernah menyampaikan berkaitan dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Muhammad Hafiz. Kota Kinabalu clear. Untuk malam tuan-tuan, Muhammad Hafiz ni bagus budaknya, kan? Nur Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita nak bicara pada malam ni adalah berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya yakin masjid pun dah buat, tetapi biarlah kita selalu cerita tentang Nabi. Dan mungkin yang biasa ikuti kuliah saya, perkara-perkara yang nak dicerita pada malam ni pun mungkin yang dah biasa saya ulang dah. Dah biasa saya ulang, tak apalah, biarlah kita ulang-ulang. Biar sampai kita kenal sungguh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta anak-anak pun sebelum tidur kan akan diceritakan tentang Nabi, walaupun dah habis dah, ulang balik, habis ulang balik, supaya mereka kenal betul-betul siapakah junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah biiznillah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa perkara. Sebelum kita nak tengok kepada amalan harian yang saya yakin sebenarnya tuan-tuan boleh baca, tetapi sekadar mengambil konsep wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikanlah keberkatan kerana berikanlah peringatan, kan? Tengok Apis punya komen tu jadi tertukar keberkatan dengan peringatan, kan? Berikanlah peringatan kerana peringatan itu adalah akan memberi manfaat, kan, kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh para alim ulama, antara cara untuk kita nak mendatangkan rasa sayang, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama sekali kita berdoa pada Allah. Kita berdoa pada Allah, Fatih Zinirah, kan? Saya sebut Fatih Zinirah bukan apa tuan-tuan, sebab saya dekat rumah, kan? Jadi anak ada dekat depan, dua-dua orang anak ada dekat depan, jadi kena sebut pada anak-anak ni, kena sentiasa sebut nama dia orang. Mudah-mudahan dia akan ingat sungguh-sungguh, insya-Allah.
Fatih kena ingat bahawa yang pertama sekali seluruh ahli keluarga dan tuan-tuan, yang pertama sekali kalau kita benar-benar rasa cinta kepada Nabi, nakkan rasa sayang pada Nabi, kita kena minta pada Allah. Doa pada Allah. Ya Allah, berikanlah aku rasa sayang kepada Nabi. Ya Allah, berikanlah aku rasa cinta kepada Nabi. Ya Allah, benarkanlah aku untuk mencintai kekasih-Mu. Kan? Sebab Nabi ini adalah kekasih Allah. Nabi adalah kekasih Allah. Sebab tu gelaran kepada Nabi Habibullah. Habib mana apa? Habib kekasih. Kan? Habibullah. Sebab tu nama mak saya Habibah. Kan? Yang menjadi kecintaanku. Kan? Habibati. Kan? Jadi Nabi ni adalah Habibullah, kekasih Allah. Bila Nabi adalah kekasih Allah, maka kita kena minta pada Allah supaya kita nak sayang kekasih dia. Sebab itulah nak menyayangi Nabi ni satu benda yang kalau ikutkan pelik. Pelik sebab apa? Inilah kehebatan Allah, kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kekasih Allah, tapi kita boleh sayang kekasih Allah. Kalau manusia tak boleh. Kan? Manusia tak boleh. Kan? Contohnya contohnya apa nama? Mak, abah. Contoh abah lah kan. Abah ada kekasih. Siapa kekasih abah? Mak lah. Kan? Takkan nak jawab lain pula kan? Mak lah. Kemudian ada tak boleh tak orang lain nak sayang mak? Tak boleh. Kan? Tak boleh orang lain nak sayang. Sebab apa? Sebab itu kekasih. Maka begitu juga kalau ikutkan atas dunia ni, kita ada kekasih, kemudian orang lain nak sayang pada kekasih kita, maka perkara tersebut adalah benda yang susah nak diterima oleh manusia. Kan? Isteri saya geling tu. Betul tu. Kan? Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah. Bila baginda Nabi kekasih Allah, kita doa yang pertama sekali, doa mudah-mudahan Allah berikan rasa sayang kita kepada Nabi untuk mencintai kekasihnya. Maka sebab tu tuan-tuan, sebelum daripada tidur setiap hari doa pada Allah. Ya Allah, berikanlah aku peluang untuk sayang kepada Nabi. Berilah aku peluang untuk cinta kepada Nabi. Datangkanlah rasa sayang, datangkanlah rasa cinta kepada diriku untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Maka pertama sekali mesti kena doa sungguh-sungguh pada Allah. Doa sungguh-sungguh pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kita. Kemudian yang kedua disebut oleh para alim ulama, kebiasaannya adalah di antara yang kedua selawat kepada Nabi. Banyakkan sungguh-sungguh selawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah menceritakan bahawa dikisahkan oleh oleh ulama bahawa ada seorang ibu ni, dia datang mengadu kepada seorang ulama ni. Dia kata, wahai ulama, aku ni apa kesalahanku, apa dosaku ni? Lalu ulama tersebut tanyalah kepada ibu tersebut, ya ibu, apa masalah kamu ni? Dia kata, aku ni pada setiap hari, aku setiap malam mesti mimpi jumpa Rasulullah. Setiap malam aku mesti mimpi jumpa Rasulullah. Tapi dalam tempoh 2-3 hari ni aku tak mimpi jumpa Rasulullah. Lalu dia mengadu. Dia mengadu tu sebab apa? Mengadu bukan tak pernah jumpa mimpi, bukan tak pernah mimpi jumpa Rasulullah, tapi mengadu setiap malam jumpa Nabi, tapi dalam tempoh 2-3 hari ni tak mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ulama tersebut tanya kepada perempuan tersebut, apa yang kamu dah amalkan, apa yang kamu dah buat? Dia kata, sebelum daripada ini, setiap hari aku selawat ke atas Nabi sebanyak 15,000 kali. Selawat ke atas Nabi sebanyak 15,000 kali. 15,000 kali. Kemudian disebabkan baru-baru ni tu, bila dia tak jumpa Nabi, tak mimpi jumpa Nabi, ulama tu tanya, bila kamu dah tak mimpi Nabi ni, apa kamu buat? Dia kata, saya tambah lagi 10,000 jadi 25,000. 25,000 sehari selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah baru betul-betul rasa sayang pada Nabi. Kita ni rasa sayang, kita selalu sebut nama, kan? Hanisa contoh, kan? Siapa Hanisa tu? Isteri saya lah, tuan-tuan. Kan? Jadi kita selalu sebut nama orang yang kita sayang. Maka selawat ke atas Nabi sebanyak-banyaknya, barulah kita benar-benar rasa sayang kepada Nabi, barulah kita akan diberi peluang untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata ulama, iaitu antaranya kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak bicara ni. Ini yang kita nak bicara pada malam ni.
amalan-amalan sunnah harian yang mana sebenarnya banyak sangat benda yang kita buat hari-hari. Banyak sangat benda yang kita buat hari-hari, rupanya dia adalah amalan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuatu yang pertama tadi, pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau siapa yang tengok yang rajin, boleh type tulis. Boleh tulis dekat ruang komen ni apa yang saya sebut, mudah-mudahan dia juga akan jadi manfaat. Manfaat yang pertama tadi tonton dah share. Manfaat yang kedua, tonton tulis, bagi kat ruang komen, orang lain boleh copy jadi status FB, jadi status WhatsApp, jadi status IG dan sebagainya. Mudah-mudahan dia akan jadi ilmu yang bermanfaat pada tuan-tuan. Yang pertama tadi saya sebut, pertama sekali kalau betul kita nak rasa sayang pada Nabi, iaitu kita buat apa? Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah datangkan rasa cinta kita kepada Nabi. Setiap malam sebelum daripada tidur tu kita selawat pada Nabi, kemudian doa pada Allah, ya Allah, berikanlah aku rasa sayang kepada Nabi. Berikanlah, datangkanlah, hadirkanlah dalam hatiku, dalam diriku rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua tadi saya sebut adalah berselawat. Banyakkan berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salla alayya, barang siapa yang selawat ke atasku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan selawat ke atas kita asyarah, sebanyak 10 kali. Sekali kita selawat atas Nabi, 10 keberkatan, 10 darjat, 10 selawat yang Allah berikan kepada kita. Maka banyakkanlah selawat. Kalau perempuan tadi 15,000 kali dengan 10, berapa? 150,000 yang Allah berikan balik kepada dia. Maka tidak mustahil, maka tak peliklah dia dapat mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, iaitu kita mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Nabi ni? Iaitu setiap qaulun, iaitu setiap perkataan. Apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi cakap, maka ia merupakan sunnah. Kemudian fi'lun, iaitu perbuatan. Apa sahaja yang Nabi buat, walaupun Nabi ni adalah manusia, maka sudah pasti perbuatan Nabi sama macam kita. Bila Nabi ni manusia, sudah pasti perbuatan dia macam kita. Nabi makan, Nabi tidur, Nabi bangun, Nabi berjalan. Maka seluruh perbuatan tersebut, ia dikira sunnah apabila ia dilakukan oleh junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, iaitu takrir, pengakuan. Pengakuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang kita ketahui, biasanya hadis bercerita berkenaan dengan Nabi, sahabat Nabi makan dhab. Dhab ni apa? Iaitu biawak padang pasir. Dhab. Jadi bila sahabat hidangkan, Nabi tak makan, tetapi Nabi tak menghalang. Maka itu juga dikirakan sebagai salah satu daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 perkara. Maka apa saja yang merangkumi dari sudut percakapan, dari sudut perbuatan yang dilakukan, yang dicakapkan, yang dituturkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia dikira sebagai sunnah yang boleh kita amalkan. Makanya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita nak tengok beberapa sunnah harian yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memang kita boleh amalkan, yang kita memang lakukan hari-hari. Pertamanya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya merujuk kepada beberapa kitab, antaranya antara kitab yang saya suka rujuk adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah ini adalah kitab yang sangat bagus, yang sangat tuan-tuan boleh ada kan, beli letak kat rumah. Hari-hari sebelum tidur tu bacakan pada anak-anak satu-satu hadis supaya anak-anak kita kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kalau diikut yang pertamanya, kita mula daripada kita bangun tidur. Mula daripada kita bangun tidur, sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa bangun daripada tidur. Memang kita bangun tak tidur, confirm lah bangun tidur tak. Kalau tak bangun tidur mati ya kita. Maka hari-hari, setiap hari kita bangun daripada tidur. Sama ada pagi, sama ada tengah kuliah. Tengah kuliah kan tertidur kan? Tertidur kan? Tidur dah anak aku. Kadang kita kuliah dan sebagainya tertidur. Maknanya setiap hari kita tidur, dan bila kita tidur, kita akan bangun daripada tidur. Kecuali kalau tuan-tuan tidur kemudian tak bangun-bangun dah. Kalau tak bangun-bangun dah tu, itu adalah mati. Sebab itulah ulama kata tidur ni adalah mati kecil.
Tidur ni adalah mati kecil, mati besar apa? Mati betul lah. Kan? Jadi bila bangun daripada tidur, sunnah pertama sekali yang kita boleh buat adalah kita baca doa bangun tidur. Fatih bangun tidur baca tak doa bangun tidur? Baca. Betul, kadang-kadang terlupa kan? Kan? Bangun baca doa bangun tidur. Ni kadang-kadang ialah kita lah akui kadang-kadang kita terlupa. Maka mula daripada hari ni sunnahnya kita baca doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Satu tuan-tuan, bila kita tengok doa bangun daripada tidur ni, maknanya di sini pun Nabi dah ajar dah ketauhidan kepada Allah. Antaranya apa doa bangun tidur ni? Alhamdulillah. Yang pertama sekali bangun sekali ucap syukur dah pada Allah. Alhamdulillah. Bangun tu maknanya tidur tadi tu merupakan nikmat. Tidur merupakan nikmat daripada Allah. Ada orang dia tak boleh tidur. Kan? Ada orang tak boleh tidur, pusing. Kan? Saya pernah dengar satu cerita. Diceritakan oleh Fadil Ustaz Ridwan Rahmat. Ada orang kaya datang jumpa dengan dia. Orang ni kaya, duit banyak sungguh. Tapi dia kata, Ustaz, saya ni payah nak tidur. Saya ni telan ubat tidur pun tak tidur-tidur. Kan? Telan ubat tidur pun tak tidur-tidur. Lalu Ustaz Ridwan tu dibagi satu petua. Dia kata, kalau kamu nak mudah tidur, jangan tinggal satu waktu pun solat Jumaat. Kan? Satu waktu pun solat Jumaat. Lalu dia pun buat. Dia kata, dalam tempoh seminggu ni jangan tinggal. Lalu dia kata sebab dia memang nak tidur ni, tak boleh tidur malam, tak boleh tidur 2-3 hari dah tak boleh tidur. Lalu dia pun buat. Bila dia buat, ditakdirkan Allah, dia datang tak sampai seminggu, orang tadi datang balik jumpa Ustaz Ridwan. Dia kata, Ustaz, Allahu Akbar, Ustaz, saya dah boleh tidur dah. Saya dah boleh tidur. Tidur waktu bila? Waktu kerja. Waktu kerja kebetulan saya tengah nak buat kerja tu, saya terlelap kejap. Kejap je saya terlelap, tapi saya punya rasa nikmat tidur tu, Allahu Akbar, kejap je. Maknanya nikmat tidur ni adalah tidur ni juga merupakan nikmat. Suatu bila kita bangun daripada tidur, sunnah Nabinya baca doa. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita. Maknanya malam tadi kita mati. Maknanya setiap kali kita tidur tu, kita mati. Sebab tu tuan-tuan, nak tidur ni, kan, ini baru bangun tidur, dah cerita dah, sunnah nak tidur. Kita nak tidur ni ada sunnahnya. Antaranya apa? Yang pertama sekali tuan-tuan, sebelum daripada tidur ambil uduk. Sebelum daripada tidur ambil uduk. Yang kedua, sebelum daripada tidur, ini apa? Umi tu Umi adalah isteri saya. Bukan. Umi adalah mak kepada isteri saya. Mak kepada anak-anak saya lah. Terbalik dah kan. Jadi ini alhamdulillah nama isteri selalu pesan pada anak-anak. Kalau sebelum pada tidur akan buat benda ni. Apa dia? Yang pertama berwuduk. Yang berwuduk kadang-kadang terlupa kan. Kemudian yang kedua, apa sunnahnya tuan-tuan ni? Sebelum daripada tidur baca 3 kul. Kan baca 3 kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq dan juga kul a'udzu birabbin nas. Yang ini disebut dalam kitab Syama'il dan juga disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Sebelum daripada tidur, baca kul huwallah, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Falaq, kul a'udzu bil falaq dan juga baca surah An-Nas. Bila dah baca 3 ni, kemudian tiupkan di tangan. Kan tiupkan di tangan. Ini diamalkan oleh Rasulullah. Diamalkan oleh Rasulullah. Tiupkan di tangan. Bila dah tiup di tangan ni, kemudian sapu daripada atas sampai ke hujung kaki. Tak lama pun tuan-tuan, 2-3 minit siap dah. 2-3 minit siap dah. Ini kita memang tidur punya. Kejap lagi tuan-tuan akan tidur. Jadi alang-alang nak tidur tu buat sekejap. Kemudian yang kedua, tidur ni kalau kita nak tidur adalah dengan mengiring di belah kanan. Mengiring di belah kanan. Ini sunnah Nabi. Maknanya kalau tuan-tuan nak tidur, mula daripada sekarang, mengiring belah kanan. Tanya Nisa. Kan? Kalau nak tidur, memang belah kiri tu tak selesa. Kalau Nisa nak tidur, kan? Mesti belah kanan. Mesti mengiring belah kanan. Biasakan mengiring belah kanan. Bila dah mengiring belah kanan, ini sunnah Nabi. Sebab kita memang tidur. Sebab tu nak sebut ni, ini sunnah harian. Yang memang hari-hari kita buat. Tidur. Nabi tidur. Jadi ikut cara Nabi tidur. Nabi akan tidur mengiring kanan, kemudian
telapak kaki, telapak kaki pula dah. Telapak tangan Nabi akan letak dekat pipi. Letak kat pipi. Kan ni Zindah selalu tidur kan. Dia kalau nak tidur sini letak kat pipi. Zindah tu nama anak saya dah tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan, sebab apa? Bukan sebab apa. Yang kedua pula, yang pertama tadi tidur dengan mengiring di belah kanan. Kemudian tangan letak dekat pipi. Kan, tangan letak dekat pipi. Kalau tak selesa tak apalah, ni nak sebut alang tidur. Kalau tak boleh letak tangan pun, sekurang-kurang mengiring belah kanan. Yang ketiga, menghadap kiblat. Macam sekarang ya, kiblat kan? Kiblat sana. So menghadap kiblat. Kalau macam Abah kan. Abah kan tidur atas kursi hikmat Abah tu. Kan? Jadi kalau tengok, kadang Abah tidur belah sini kan. Mengiring belah kanan. Tak apalah. Mangga mengiring belah kanan. Jadi kalau nak tidur, sebaiknya katil kita setting siap-siap. Tapi kalau macam bilik mak, payahlah sebab katil menghadap ke sana. Jadi kita akan tidur mengarang ke sana. Jadi kalau boleh, ubah. Tapi kalau nak ubah, payahlah nak ubah katil. Tak apalah, tonton cubalah usaha. Jadi ngiring ke kanan. Sebab apa kena ngiring ke kanan? Kata ulama, sebab kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, itulah keadaan jenazah apabila diturunkan ke dalam liang lahat. Kan? Itulah keadaan jenazah apabila turun ke liang lahat dengan keadaan dia mengiringkan belah kanan menghadap kiblat. Sebab itulah doa yang Nabi baca tadi, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, aku bersyukur pada kamu kerana menghidupkan aku setelah mematikan aku. Mati bila? Tidur tadi. Satu Imam Ghazali kata, kita nak tidur tu memang persiapan macam kita nak mati dah. Maknanya dengan keadaan mengiring ke kanan, menghadap kiblat dan sebagainya. Amatana wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala jugalah aku akan kembali. Maknanya bila kita baca doa tu, bangun-bangun tidur je, kita bersyukur. Kalau kita boleh baca bahasa Melayu lagi bagus. Ya Allah, aku bersyukur padamu. Ya Allah, kerana menghidupkan aku setelah mematikan aku tadi. Dan kepadamu aku akan kembali balik. Maknanya bila kita bangun tidur lagi, Nabi dah ajar, kena ingat yang pertama, kamu tadi mati. Kemudian syukur sebab bangun balik. Dan kamu kena tahu, wa ilahin nusyur. Bila-bila kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang pertama kita dapat dah sunnah bangun tidur. Kemudian yang kedua, sunnah ketika mana kita nak tidur. Kemudian antaranya lagi, iaitu bila kita dah bangun daripada tidur, apa kita buat, Fatih? Kita dah bangun tidur, apa kita buat? Baca doa lah. Bagus baca doa. Biasa lepas kita bangun tidur, dah baca doa, kita buat apa? Fatih, kalau pagi-pagi bangun buat apa? Solat. Turun bawah. Yelah, betul lah tu, Fatih turun bawah. Solat. Sebelum solat, Fatih pergi mana dulu? Ambil wuduk dekat mana? Dekat tandas. Kan? Mesti tuan-tuan masuk tandas punya. Kan? Lepas bangun tidur, tuan-tuan buat apa? Mesti tuan-tuan masuk tandas. Mana ada orang bangun tidur tu pergi kerja? Ada ke? Bangun-bangun tu pergi kerja kan? Kemudian muka tak bersalah je, tak mandi. Tak ada. Mesti tuan-tuan bangun tidur, wajiblah kita akan masuk tandas. Bila masuk tandas, maka di situ juga ada beberapa sunnah-sunnah berkaitan dengan masuk tandas. Kan? Antaranya kita nak masuk tandas, kita baca doa. Kan? Apa doa masuk tandas, Fatih? Apa doa masuk tandas, Zinirah? Zubika minal khubsi wal khaba'is. Pandai. Bahasa Inggeris pun Ira hafal juga? Okey, tak apa, bahasa Inggeris kita baca kemudian. Nampak ni? Kan? Didik anak. Masuk tandas, Nabi baca juga. Masuk tandas, Nabi baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Kan? Lepas kita bangun tidur, nak masuk tandas. Masuk tandas, baca doa masuk tandas. Kerana doa itu adalah maksur daripada baginda Nabi SAW. Yang kedua, apa lagi sunnah masuk tandas? Masuk dengan belah kiri. Apa belah kiri? Badan belah kiri. Masuk dengan kaki kiri. Bukan masuk dengan belah kiri. Masuk belah kiri itu macam masuk belah kat mana? Kan? Masuk dengan kaki kiri. Kan? Masuk kaki kiri tu, tuan-tuan, memang hari-harilah kita akan masuk tandas punya. Kan? Memang kita bangun tidur mesti masuk tandas.
Jadi alang-alang masuk tandas, amalkan sunnah, iaitu dengan kaki kiri. Sehingga ulama kata kalau kita dah termasuk dengan kaki kanan, keluar balik masuk kaki kiri. Kan? Keluar ni contoh kita dah termasuk dengan kaki kanan. Keluar balik maka masuklah dengan kaki kiri. Ni kalau ingatlah, tapi kalau dah masuk dah kemudian dah mandi biasa lupalah. Dah lupa tengah mandi, tadi masuk kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki. Tak apalah, terus mandi. Janganlah pula dibahaskan pula tadi. Takut habis-habis pula mandi. Kemudian masuk dengan kaki kiri. Kenapa lagi? Bila kita dah masuk dalam tu, sudah pasti antaranya kita akan ambil wuduk. Kita akan ambil wuduk, kita akan beristinja, kita akan buat bersuci. Sama ada kita bersuci dengan hadas kecil ataupun kita suci dengan hadas besar. Bila berkaitan dengan suci ni, antara amalan baginda Nabi SAW iaitu apa? Nabi at-tayammuna, berkanan-kanan. Berkanan-kanan pada apa? Nabi berkanan-kanan pada 3 benda. Baginda Nabi SAW berkanan-kanan pada 3 benda. 3 benda bagaimana? Ada 3 benda. Yang pertama, fi tatahhuri, iaitu ketika mana Nabi bersuci. Bersuci mana apa? Yang pertama, hadas kecil. Kalau sahabat-sahabat kita je lah masuk tandas. Bila masuk tandas, tuan-tuan buat apa? Mesti tuan-tuan bila dah bangun mesti nak semayang. Maka bila nak semayang, mesti kena buat antara 2 ni. Yang pertama, mesti buat hadas kecil. Mesti kita akan berwuduk. Kalau kita tak boleh ambil wuduk dulu, mesti kita kena hadas besar dulu. Hadas besar ni banyak cerita lah. Kan macam-macam lah. Sama ada kita bersama dengan suami isteri, ataupun kita mimpi dan sebagainya. Maka ini disebut sebagai bersuci. Bila kita bersuci, Nabi akan mulakan dengan kanan dulu. Satu Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam bab mandi hadas besar ni, mana yang boleh di kanan dulu. Kan abang cik kan? Ni dalam hadas besar. Nak masuk tajuk lain tu kan. Apa dia? Bila basuh kanan, maksudnya kita nak mandi kepala tak apalah. Ni kepala belah kanan dulu, kemudian belah kiri payahlah pula nak setting. Kan? Tangan, ni badan. Badan boleh. Tangan, kita nak kena basuh tangan. So basuh tangan kanan dulu. Nak mandi ni. Kan? Kanan dulu. Kemudian kiri pula. Badan. Kita ambil ambil gayung. Kan? Ambil gayung ataupun kita pakai toler. Toler tu kod bahasa Jawa toler. Bukan cebuk. Toler. Getah paip tu. Kan? Ambil getah paip tu, basuh dulu belah kanan. Kemudian basuh belah kiri. Kemudian kaki. Kan bahagian bawah pula. Selesai belah kanan dulu. Kemudian selesai belah kiri. Maknanya hatta ketika mana mandi hadas besar pun adalah mulakan dengan kanan. Kemudian kita nak ambil semayang. Ambil semayang pun mula dengan kanan dulu. Mana yang pertama, Nabi akan berkanan-kanan pada ketika mana bersuci. Kemudian yang kedua, Nabi berkanan-kanan pada apa? Fatih ingat lagi tak? Nabi mulakan dengan kanan apa dia? Habis dah sebut dah sebelum ni. Pakai baju tu itu dalam cerita berkanan-kanan yang lain. Yang ni Nabi ada sebut ada 3 benda dalam hadis Sayyidatina Aisyah. Tak ingat sebab lama dah. Lepas ni Fatih kena ingat. Yang kedua iaitu Nabi berkanan-kanan fit tarajuli. Apa makna tarajuli? Umi? Tak ingat. Tarajuli adalah menyikat rambut. Suatu tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tuan-tuan dah habis mandi, tuan-tuan sikat rambut tak? Kan? Tuan-tuan tak sikat rambut. Mesti tuan-tuan sikat rambutnya. Lagi-lagi ibu-ibu kan? Lagi-lagi ibu-ibu lepas mandi, takkan ibu-ibu tak sikat rambut. Kalau ibu-ibu tak sikat rambut, nanti suami nampak, mak lampir mana pula ni? Kan? Mak Limah kan, hantu Kak Limah. Jadi bila kita mandi, kita mesti sikat rambut. Ayah saya tanya, kalau lelaki, kalau botak macam mana? Dapat tak sunnah? Ulama kata, kalau lelaki kepala botak, macam mana dia nak sikat ke tak sikat? Ambil sikat,
ambil sikat tu dilalukan atas kepala. Buat syarat. Lalu ke atas kepala buat syarat. Jadi sunnah Nabi ni dalam bab sikat rambut, yang pertama sekali menyikat rambut. Dalam bab ni, yang ni saya dah ulang banyak kali lah, kalau siapa yang tengok dalam penyampaian saya bab sunnah, memang saya selalu sebut. Sebab sikat rambut ni memang, kalau lelaki ni, rambut ni mahkota tau. Sebab tu bagi Nabi SAW sebut, bagi manusia yang mempunyai rambut, hendak fal yukrimhu, hendaklah dia memuliakan rambut. Sebab tu sesiapa yang jaga rambut, sesiapa yang mendandan rambut, dandan ke? Kan? Dandan je. Kan? Mendandan, merapikan rambut. Kan? Merapikan rambut, maka dia akan mendapat pahala. Sebab tu dalam bab rambut ni, dalam bab sikat rambut, tuan-tuan lepas mandi dah tu sikat rambut, yang pertama sekali sikat rambut. Dapat pahala dah. Tapi kena niat lah, kena niat. Aku sikat rambut ni sebab mengikuti sunnah Nabi. Sebab memang kita hari-hari sikat. Kecuali yang tak ada rambut tadi kan. Tapi kalau yang tak ada rambut tadi, lalukan je. Lalukan rambut. Lalukan rambut pula lah. Lalukan sikat. Cumanya jangan ditegur lah. Jangan ditegur. Kan? Ni mentang-mentang abah tak ada rambut. Kan? Kemudian bila abah ambil sikat, lalu kan mak pun tegur. Alah, awak ni rambut tak ada nak sikat. Tobat lah. Lepas tu tak sikat dah. Jangan ditegur. Biarkan je. Kan? Sebab apa? Dia nak dapat pahala sunnah tadi. Yang pertama, sikat rambut. Yang kedua, sikat rambut tu, ni yang dipanggil dengan berkanan-kanan. Iaitu Nabi akan sikat rambut belah kanan dulu. Saya ambil contoh. Bawa sini sikat. Fatih. Senang kuliah kat rumah ni. Minta sikat, dapat sikat. Kan? Ni contoh. Lain macamnya sikat ni. Kan? Ni contoh sikat kan. Tuan-tuan ni kan rambut tengah berserabai contoh. Ni contoh berserabai. Bukan senang ni. Kalau kuliah dekat depan masjid, dekat masjid tak boleh nak buat macam ni sebab tak ada sikat. Kan? Tuan-tuan ambil sikat, memang confirm tuan-tuan akan sikat rambut ni. Bila tuan-tuan sikat rambut, ni saya pakai spek kan. Tuan-tuan ambil, waktu tengah serabut ni, kan? Tuan-tuan tarik dulu ke, dah tarik tu, mulakan dengan belah kanan. Mulakan belah kanan. Saya sikat ni macam depan cermin pula. Kan? Sikat belah kanan dulu. Mulakan dengan belah kanan. Tuan-tuan kalau yang tengok dalam live ni, mungkin nampak belah kiri. Sebab dia apa ni kan? Dia pantulan. Jadi sikat belah kanan dulu. Dah sikat belah kanan, kemudian barulah sikat belah kiri. Barulah sikat belah kiri macam tu. Okey, macam handsome mak. Contoh tuan-tuan, contoh. Okey, bila dah sikat, nak balik sikat. Bila dah sikat, okey, itu yang kedua, sikat belah kanan. Itu yang dipanggil tadi, Nabi suka berkanan-kanan pada 3 benda. Yang pertama tadi fit tatahuri, ketika mana bersuci. Yang kedua pada menyikat rambut. Pada menyikat rambut. Memang kita sentiasa sikat rambut. So mulakan sikat dengan rambut dengan belah kanan. Yang ketiga dalam bab apa nama sikat rambut ni, apa lagi? Ni selalu sebut kan. Apa lagi? Apa lagi Fatih? Sunnah Nabi dia berkaitan dengan rambut. Sikat berkaitan dengan rambut, sikat rambut, kemudian mulakan ya betul, iaitu apa? Meminyakkan rambut. Nak ambil minyak? Tak payah ambil minyak lah. Meminyakkan rambut. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari kita sikat rambut. Kita nak pergi kerja, kita sikat rambut. Lepas mandi, sikat rambut. Tuan-tuan keluar bilik air, nak sikat rambut supaya nampak handsome. So, alang-alang tuan-tuan sikat rambut tu, niatkanlah dia sunnah Nabi. Sikat rambut, kemudian dah buat sikat rambut tu, mulakan dengan belah kanan supaya ambil sunnah yang kedua. Kemudian minyakkan rambut. Minyakkan rambut ni tuan-tuan yang terbaik seperti mana saya dah pernah sebut sebelum daripada ni, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menggunakan minyak zaitun. Menggunakan minyak zaitun. Sebab apa minyak zaitun? Kerana minyak zaitun ini pernah didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kat rumah ni ada minyak zaitun kan? Ada. Dia minyak zaitun ni tuan-tuan ikutlah minyak yang mana pun. Biasanya kalau kadang-kadang kalau macam kat rumah ni ada minyak zaitun yang safi tu. Tapi yang tu dicampur lah. Kan tak apalah, sebab kalau kita nak pakai minyak zaitun yang betul tu dia mahal sikit. Kan, tapi tak apalah, mana tahu tonton di antara golongan orang yang diberikan rezeki kaya dan sebagainya, bolehlah pakai minyak zaitun. Ada juga yang tanya saya, Ustaz boleh tak pakai minyak zaitun yang orang buat minum tu kan? Yang buat minum tu kan? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Habis tu Ustaz, kalau saya tak ada minyak zaitun, boleh tak nak pakai minyak masak? Boleh, tak jadi masalah. Kan? Cuma teruk no lah kalau pakai minyak masak kan. Tapi tak masalah, yang penting meminyakkan rambut, dan paling baik dengan minyak zaitun.
Sebab apa minyak zaitun? Tuan-tuan, kelebihan yang saya sebut. Yang pertama, minyak zaitun ni disebut dalam kitab Mawahib Al-Laduniyah Imam Al-Bajuri, syarah bagi Syama'il Muhammadiyah. Dia kata yang pertama, kelebihan minyak zaitun ni, siapa ingat lagi? Hanya dah pernah cerita itu. Fatih, apa habis cerita itu? Kelebihan minyak zaitun. Dia adalah pokok apa? Dia adalah pokok yang pertama yang tumbuh di atas dunia. Dia adalah pokok yang pertama. Dan pokok yang pertama tumbuh selepas banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua, minyak zaitun ni, pokok zaitun ni, dia didoakan keberkatannya oleh 40 orang Nabi. Minta maaf, bukan 40, 70 orang Nabi. 70 orang Nabi mendoakan akan keberkatan minyak zaitun. Kemudian yang ketiga, disebut lagi dalam kitab bahawa setiap rumah Nabi, setiap rumah para anbiya, setiap rumah para Nabi ditanam pokok zaitun. Jadi bolehlah mula daripada sekarang, minyak tin orang tanam dah. Zaitun, cubalah tanam. Tak apalah tumbuh tak tumbuh nombor 2. Cuba try tanam. Sebab pokok zaitun cuma nak dapat benih kat mana tak tahu. Tak tahulah kat mana benih tu kan. Koklah ada benih, apa nama orang jual benih zaitun kan. Kan. Tapi nak sebutnya, antaranya lagi, rumah para Nabi ditanam minyak zaitun, pokok zaitun. Ada. Kemudian yang antaranya lagi Allah sebut dalam Al-Quran berkaitan dengan kelebihan minyak zaitun. Bahkan Allah bersumpah, wattini wazaitun. Maka amalkanlah minyak zaitun. Kan, kalau tak nak amalkan minyak zaitun payah, saya ada jual kapsul minyak zaitun. Tak bolehlah nak iklan kat sini. Ni masjid punya. Kalau saya punya FB, saya boleh iklankan lah. Kan? Tapi dah teriklan, minta maaf ya masjid. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang kedua, iaitu Nabi suka fitarajuli, iaitu berkanan-kanan pada bersikat rambut. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Yang ketiga adalah, yang ni tuan-tuan pun boleh bantu untuk tulis. Yang pertama, Nabi akan berkanan-kanan fit tatahuri, iaitu ketika mana bersuci. Yang kedua, fit tarajuli, iaitu ketika mana menyisir rambut ataupun menyikat rambut. Dan yang ketiga, siapa tahu? Habis dah selalu sebut dah. Fatih, ingat tak? Zinirah ingat tak? Kalau ingat ni, Umi bagi makan coklat ni. Tak ingat tak dapat makan coklat. Memang minta bagi pun okey. Yang ketiga, fit tana'uli. Apa makna tana'ul? Iaitu ketika mana pakai slipper. Tuan-tuan, pagi tadi tuan-tuan pergi kerja pakai tak slipper? Tak kerja. Okey. Tak apalah kalau jawapannya tak kerja, tak boleh nak buat apalah. Tapi tuan-tuan keluar tak rumah? Keluar tak rumah? Mesti keluar rumah je. Yang tak keluar rumah ni yang ada gelang pink je. Kan? Yang kena kuarantin je tak keluar rumah. Kan? Yang tak ada gelang pink mesti keluar rumah punya. Kan? Bila keluar rumah pakai tak slipper? Mesti pakai. Kan? Sahabat-sahabat kita orang asal pun dah pakai slipper. Kalau tuan-tuan tak pakai slipper, mesti kita pakai slipper punya. Maknanya saya nak sebut, ini antara yang hari-hari kita buat, pakai slipper. Lalu pakailah slipper dengan kaki kanan terlebih dahulu. Kerana ia adalah apa yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Hari-hari kita pakai slipper. Lalu apa kata, selepas daripada hari ni tuan-tuan pakai slipper hari-hari. Ni kejap lagi tuan-tuan nak keluar. Kalau keluar, esok tuan-tuan pergi kerja, nak pakai kasut, nak pakai slipper. Mulakan dengan kanan, kemudian niatkan ianya adalah mengikuti akan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara banyak lagi. Tadi kita baru sampai ke masuk bilik air. Tu baru masuk bilik air. Keluar bilik air, kaki apa? Kaki kanan, kaki kiri, kedua-dua belah kaki. Kan? Tuan-tuan jangan cari pasal pula buat dua-dua belah kaki. Tak sempat keluar tergolek nanti. Nak keluar daripada tandas dengan kaki kanan. Kemudian kita baca doa keluar daripada tandas. Apa dia? Paling mudah sekali doa yang maksud daripada Nabi, ghufranaka. Ghufranaka Allah,
Ya Allah yang maha apa? Yang maha pengampun. Okey. Antara yang kita buat dalam bilik air, apa dia Fatih? Kita ambil wuduk. Kita mandi. Pagi-pagi Fatih buat apa? Kalau masuk bilik air. Tadi Irah buat tadi. Ketika mana Irah nak, Abi nak masuk bilik air tadi. Irah buat apa tadi? Gosok gigi. Gosok gigi. Saya nak tanya tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan gosok tak gigi? Kan? Mesti gosok gigi punya. Kecuali lah, yalah kalau kita terlupa tu kan, dah 3 hari kan. Tapi mesti gosok gigi punya. Sebab apa? Kena pula musim PKP ni. Musim PKP ni confirm tuan-tuan gosok giginya. Kalau tuan-tuan tak gosok gigi, tuan-tuan pakai mask, tak sampai seminit tak tahan. Kan? Kalau kita tak gosok gigi, sebab tu orang orang ni payah nak pakai mask. Bukan sebab lemas, tapi sebab tak tahan bau mulut sendiri. Mesti tuan-tuan gosok gigi punya. Bila tuan-tuan gosok gigi, hari-hari kita gosok gigi. Bila kita gosok gigi, kena tahu bahawa antara sunnah baginda Nabi SAW adalah bersugi. Sehingga kan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki anda kulli salah, atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi kata kalaulah tak diberati, Nabi kata kalaulah tak diberati atas umatku, nescaya aku akan perintahkan kepada umatku untuk bersugi setiap kali nak sembahyang. Tapi Nabi tak sebut sebab Nabi takut jadi wajib. Maknanya Nabi nak beritahu, gosok gigi ni, bersugi ni samalah gosok gigi. Zaman dulu dia tak ada buruh gigi. Kita kalau ada bersugi lagi baiklah, sebab itu adalah kita, amalan dia apa? Amalan dia adalah bersihkan gigi. Alat dia Nabi gunakan kayu sugi. Kan Nabi guna kayu sugi. Jadi kalau kita guna kayu sugi lagi baik. Tapi kalau tak ada, memberus gigi itu dikira amalan sunnah, iaitu kita membersihkan gigi. Hari-hari kita bersih gigi. Cuma jangan tanyalah pada saya, Nabi pakai Colgate ke? Nabi pakai Mukmin ke? Zaman tu tak adalah tuan-tuan, Mukmin ke, Colgate ke, apa nama? Kalau yang abah pakai tu apa? Yang abah pakai pula. Apa nama? Polident. Bukan Polident, apa? Sensodyne. Sensodyne kan. Sensodyne dan sebagainya. Ikutlah tuan-tuan nak pakai Sensodyne ke, tuan-tuan nak pakai krokodil ke. Ikut. Yang penting membersihkan gigi tu, gosok gigi tu tuan-tuan. Tuan-tuan nampak je buah gigi, lepas ni tuan-tuan ingatlah, niatkan aku buah gigi ni ikut akan sunnah Nabi SAW membersihkan gigi, iaitu Nabi bersugi. Allah. Ya. Nak buat macam mana tuan-tuan kan? Tempat tuan-tuan tak ada air. Jadi yang tak ada air itu saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi bersugi. Kemudian kalau sunnah berwuduk, sunnah memakai pakaian. Sunnah memakai pakaian ni tuan-tuan, yang pertama sekali nak pakai pakaian bismillahirrahmanirrahim. Kan? Tuan-tuan mesti pakai pakaian. Sekarang ni tuan-tuan pakai tak pakaian? Yang kat rumah ni semua pakai pakaian. Yang tengok secara live ni, tuan-tuan pakai tak pakaian? Mesti tuan-tuan pakai pakaian ni. Takkan tuan-tuan nak tengok majlis ilmu dalam keadaan tak pakai baju? Bila tuan-tuan pakai pakaian, mesti kita pergi mana-mana pakai pakaian. Pakai pakaian tu tuan-tuan, niatkan sunnah Nabi. Sebab itulah Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, beza di antara adat dan ibadah. Adat dia apa? Imam Ghazali tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali ajar kepada kita beza di antara adat dengan ibadah dalam bab pakai baju. Apa adat pakai baju? Adat pakai baju ni, kita pakai baju sebab apa pakai baju? Nak keluar rumah takkan tak pakai baju. Nak pergi kerja takkan tak pakai baju kan? Selamba je pergi kerja kan, tak pakai baju, muka selamba tak ada masalah kan? Tak sempat masuk, Pak Gad Allah balik dah. Kan? Kecuali ada, kalau ada golongan yang memang tak pakai baju, tak apalah, tapi jaranglah kita nampak dah. Jadi sebab apa kita pakai baju? Sebab orang lain pakai baju. Sebab nak pergi kerja takkan tak pakai baju. Itu adat. Lalu Imam Ghazali kata, tukarkan jadi ibadah. Iaitu dengan apa? Dengan niat. Sebab apa pakai baju? Sebab Allah perintah supaya tutup aurat. Sebab apa pakai baju? Sebab ia merupakan sunnah Nabi SAW. Nabi juga pakai pakaian. Maka bila kita dah pakai pakaian, niatkan
sebagai mengikuti ajaran Nabi, apa yang Nabi buat, kemudian disusuli dengan sunnah-sunnah yang lain. Antaranya apa? Bismillah. Boleh Fatih, sinilah. Lepas ni, sama-sama. Kalau habis terlupa, ingatkan Nabi. Kan? Kita nak pakai baju je, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang tangan, masuk tangan kanan dulu. Kemudian masuk tangan kiri. Nak pakai seluar kan? Nak pakai seluar, masuk kaki kanan dulu. Janganlah Fatih masuk dua-dua. Kiri dulu. Kemudian bacalah doa. Doa kita apa? Doa pakai baju. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak ceritanya terlalu banyak. Itu baru 1/10 daripada kehidupan harian kita. Mula bangun tidur, masuk bilik air, keluar bilik air, tonton dah pakai baju, baru sampai situ. Itu belum lagi tonton pergi kerja, tonton makan, makan makanan, tonton minum dan sebagainya. Maka banyak sangat minuman, makanan yang dilakukan. Walaupun itu yang Nabi makan, kita makan biasa. Saya ambil contoh ayam. Ayam makanan sunnah. Ni kalau sebut ayam makanan sunnah ni ada orang mungkin tak bersetuju. Tapi saya nak sebut apa yang Nabi buat. Kan saya sebut tadi, apa saja yang Nabi buat, ia merupakan sunnah. So kalau tengok dalam kitab Syama'il, ada satu hadis daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Dia tegur seorang lelaki. Dia tegur seorang lelaki. Apabila ada seorang lelaki, ada orang datang rumah dia. Kemudian dia hidangkan ayam. Ada seorang lelaki, dia tolak ayam tu. Lalu dia tanya pada lelaki tersebut, kenapa kau tak nak makan ayam tu? Dia kata, aku tak nak makan ayam sebab aku pernah tengok ayam ni makan kotor. Yelah, memang ayam makan kotor kan. Dia berak-berak, kemudian dia pusing, dipatuk balik tahi dia. Ayam ni memang makan kotor. Ada ayam makan KFC. Ayam ni biasanya, kan lauk-lauk kan. Nasi-nasi dah bercampur tu kita bagi pada ayam. Kan? Ayam ni memang makan benda kotor. Jadi lelaki tersebut dia cakap, aku tak nak makan ayam sebab aku tengok ayam makan kotor. Lalu Abu Musa Al-Ash'ari tegur lelaki tersebut, makan ayam sebab aku tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan ayam. Makanya tuan-tuan, hari-hari kita mungkin seminggu sekali kita jumpa ayam. Maka bila kita makan ayam, tengok ayam, nampak ayam tu, ingatlah hadis ini bahawa ayam juga pernah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niatkan aku makan ayam ini sebab aku baca hadis Nabi pernah makan ayam. Mudah-mudahan ia dikira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak lagi tuan-tuan. Itu bab ayam, bab minum. Tuan-tuan tak minum air ke? Minum air. Antara minuman yang Nabi minum, apa dia tuan-tuan? Contoh ni minuman ni. Kan, saya minum dulu sebab dah banyak bercakap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuan-tuan, saya minum air ni bukan air biasa-biasa ni tuan-tuan. Maksud air bukan biasa-biasa ni bukanlah air daripada langit ke daripada syurga dah. Air ni tuan-tuan, yang pertama sekali, sebab bukan biasa-biasa, sebab isteri saya yang buat. Yang kedua tuan-tuan, ini antara air yang Nabi minum. Bukan air ni. Bukan air ni. Maksudnya, apa yang saya minum ni, ini adalah air campuran air biasa, air kosong dengan madu. Dengan madu. Ini merupakan salah satu daripada air yang disukai oleh Nabi SAW. Yang pertama, air sejuk. Air sejuk maksudnya air yang tak terlalu sejuk. Air yang tak panas lah. Yang kedua, Nabi minum susu. Dan yang ketiga, air yang dicampur dengan madu. Tuan-tuan campur madu, campur air. Tuan-tuan kacau, dah kacau. Kemudian tuan-tuan minum macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, air kosong, air susu. Jadi belilah susu letak kat rumah. Belilah madu, kemudian campur dengan air. Minumlah. Mudah-mudahan ia adalah amalan harian yang kita boleh buat. Mudah-mudahan ia dikira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit sebanyak yang boleh disampaikan. Terlalu banyak lagi. Tuan-tuan tak dapat amal semua, jangan kita tinggal semua. Tuan-tuan tak dapat nak amalkan bab yang saya cakap tadi banyak. Tuan-tuan amalkan satu, apa dia? Masuklah tandas kaki kiri. Itu pun sudah cukup dah. Kan? Jangan tinggal semua. Tak dapat amal semua, jangan tinggal semua, buatlah mana-mana yang kita mampu. Yang penting terlalu banyak harian-harian, amalan harian yang kita lakukan, ia merupakan sunnah Nabi. Jadi alang-alang kita dah buat, ikutlah sunnah Nabi, niatlah ia sebagai sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita akan mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga Jannatul Firdaus, insya-Allah biiznillah.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit sebanyak yang boleh disampaikan. Terima kasih kepada Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang. Tuan-tuan jangan lupa sambil-sambil tuan-tuan tu antara sunnah Nabi adalah bersedekah. Sebab tu pihak masjid dia ada sediakan e-derma, tuan-tuan boleh scan. Tuan-tuan ambil handset kan. Scan sekarang kan dalam handset tuan-tuan wajib ada. Kan tuan-tuan nak masuk mana-mana, tuan-tuan scan MySejahtera, tuan-tuan scan Selangorku. Yang ni tuan-tuan scan lah tu. E-derma, imbas dan derma. Begitu juga kalau tuan-tuan tak boleh nak scan tak lepas. Scan tak lepas. Kan? Tuan-tuan boleh ambil nombor akaun tu. Affin Bank, Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang. Sebagai apa? Sebagai aktiviti dakwah yang boleh masjid lakukan. Antaranya buat macam ni, live ini. Mudah-mudahan banyak manfaat. Kalau di surau di masjid, mungkin tak ramai yang tengok. Mungkin tak ramai yang dapat hadir. Lalu dibuat secara live. Bila buat secara live, Allahu Akbar, ramai yang share, banyak sangat manfaat. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan. Terima kasih kepada Zulfahmi Samsudin. Syukran atas perkongsian. Mudah-mudahan ada manfaat. Doakan saya lah. Doakan saya dapat amalkan. Tuan-tuan dapat amalkan. Terima kasih juga Muhammad Waliyuddin. Allahu Akbar. Wali-wali Allah ni. Doakan mudah-mudahan kita semua akan dapat manfaat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada pengurus Masjid Jami' Samadiyah, kepada semua AJK dan juga kepada seluruh yang tengok. Mudah-mudahan dapat manfaat. Terima kasih juga pada tuan rumah ni. Saya berada kat rumah mak mertua ni tuan-tuan. Kan? Jadi mudah-mudahan kita semua akan dapat manfaat, kita semua akan dapat kebaikan dan kita akan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah biiznillah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina mustafa sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berikanlah rezeki kepada kami untuk kami mengikuti akan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa fi'lan wa taqriran, sama ada sunnah dari sudut percakapan ataupun sunnah dari sudut perbuatan. Waj'alna min ibadikas salihin, dan jadikanlah kami di antara hamba-hambaku yang saleh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan juga masukkanlah kami dalam syurga bersama dengan mereka-mereka yang dijanjikan kebaikan. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih pada semua. Jangan lupa boleh share. Jangan lupa share. Mudah-mudahan akan dapat manfaat kepada pihak masjid juga insya-Allah biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.